Assalamualaikum warahmatullahi Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara'a zarman aw yawrisu ghawsan fa ya'kulu minhu insan aw tayrun aw bahimatun illa kana lahu sadaqatun aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa yang menanam pokok, siapa yang semai pokok itu tumbuh dan berbuah, lalu dimakan oleh manusia atau burung atau binatang ternakan, maka dia mendapat pahala di dunia dan di akhirat. Kerana pupuk itu dia. Ada orang tu tanam bukan setakat di dunia, di dalam pupuk pun masih berjalan pahalanya. Orang makan buah banyak, buah berian tu orang tutup dia tanam dulu berian 200 tahun lah saya. Jadi tanam pokok-pokok, jangan ingat nak makan. Ingat orang belakang, anak cucu, adik-adik siapa makan pun, kita akan disumbangkan pahala di alam barzakh. Kaedah orang yang tanam. Jadi tak kira Islam tak makan. Kalau apa luntung tak dapat pahala. Tapi kita tak nampak tunggu orang. Kita berkira ni pokok kita tanam, orang boleh makan. Ni pokok orang tanam, orang mesti makan. Kita tak tahu pahala tadi dapat diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khususnya berkaitan dengan kita Allah ni, kita butik apa? Sumbangan kuruk kan? Tanah kuruk. Itu pun sumbangan pahala juga. Tanam pokok pun Allah bagi pahala. Bukan manusia makan, teror makan, luntung makan pun dapat pahala. Ini kita dapat tanah kuruk. Tanah kuruk. Jadi saya serulah siapa yang nak bagi sumbangan kuruk ni, tanah kuruk ni, kaki RM20 ni, gampang kan? Belanja lebih kurang RM300,000. Beli tanah, tambun tanah, buat barang. Jadi sempena dengan hadis yang bagi tahu tadi. Jadi kita berlomba-lomba lah untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah. Semoga hidup kita diberkati di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Lepas tu nak bagi duit tu, nak bagi kat Ustaz Jamal ataupun Cik Abdullah ataupun saya sendiri boleh, dan keluarkan resit. InsyaAllah dengan sumbangan tuan-tuan ini kita akan dapat menjajalkan tanah pokok dan kurang satu volume yang kita beli dengan harga RM120,000 sekaki RM4. Murah tu lah. Tanah lagan ni sekaki 20 kaki. Jadi kita hanya bagi murah. Jadi untuk tanah pokok. Dan insyaAllah dekat lah ni saya ingat lancar hari tu di sini 10 hari ni berapa bulan? 15. Bukan sebulan. Sebulan 4 hari tu. Bulan 5 hari saya ingat beli dalam 5-60 ribu lah yang dapat. Jadi mintalah tuan-tuan wawarkan kepada adik-adik, keluarga, rakan-rakan, sahabat-sahabat, jiran-jiran kita
terima. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Sidang jemaat yang dihormati sekalian, dengan bercakap-cakap kita khatib sedang membaca khutbah, dan dengan demikian akan dilanggar pada Jumat, dan sebagai peringatan bersama diminta yang membawa tali pembimbing untuk mematikan tali pembimbing untuk sementara waktu. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Sidang jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada hari yang mulia ini kita berhimpun, hari Jumaat, Yaumul Jumaah, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Dan pada hari ini kita berada pada hari Jumaat yang ketiga dalam bulan Zulhijjah, 15 Zulhijjah 1443 Hijriah. Yang mana hari ini kita berada dalam bulan 12 pada tahun Hijrah. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan tahun baru 1444 Hijriah. Makna kata, hari ini makin bertambah usia kita, bertambah hari, bertambah umur kita. Bagaimana pula sikap kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah nilai takwa kita pada Allah? Apakah sekadar umur saja bertambah, tahun saja akan bertambah, tetapi tidak tambah keimanan kita kepada Allah, tidak bertambah ketakwaan kita kepada Allah? Maka seperti mana hari ini hari Jumaat, umat Nabi SAW diajarkan oleh baginda Nabi menjadi umat yang paling tinggi adabnya. Pada hari Jumaat hari ini, tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sebelum khatib ingin melanjutkan lebih pada khutbah pada hari ini, khatib mengingatkan bagi mereka-mereka yang sudah datang tetapi masih berada di luar, tolong masuk ke dalam ruangan masjid yang telah disediakan dengan segera. Bagi mereka yang ada di dalam masjid, tolong penuhkan ruangan-ruangan di depan yang kosong ini. Bagi mereka yang duduk dalam masjid, tolong jangan ada di antara kita yang datang semata-mata nak tidur lena, jangan semata-mata nak main handphone, nak bersembang. Tolonglah beradab, dengarlah apa yang akan disampaikan oleh khatib pada siang Jumaat hari ini. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan seluruh jemaah yang hadir, bersama-sama kita bermuhasabah. Adakah kita menjadi insan umat Nabi yang bertakwa kepada Allah, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah, serta suruhan daripada Nabi dan larangan daripada Nabi SAW? Bagaimana tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah? Allah Ta'ala merakamkan dua ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Allah Ta'ala ingin menceritakan kepada kita bagaimanakah gambaran, bagaimanakah ciri-ciri golongan-golongan mereka itu, yakni yang beriman benar, beriman betul, taat betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya Allah Ta'ala rakamkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah rakamkan di sini, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah. Tuan-tuan, baru-baru ini kita baru sambut hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya korban. Macam mana kita taat dengan korban? Kerana iman kita berkorban, kerana iman kita berhaji, kerana berimanlah kita berpuasa dan sebagainya. Lalu Allah sebut 5 ciri yang beriman pada ayat ini. Sesungguhnya mereka-mereka yang benar beriman itu, kata Allah, yakni iman yang penuh dengan kesempurnaan. Bukan sekadar iman yang sedikit, bahkan iman yang penuh. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, mereka-mereka orang-orang yang apabila disebut-sebut nama Allah, diseru-seru nama Allah, membesar-besarkan nama Allah, kata Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, akan gemetarlah dan gerunlah hati-hati mereka. Yang pertama yang Allah katakan, apabila nama aku diseru, apabila kebesaran agama aku dibesarkan,
apabila panggilan jihad diminta untuk bersama-sama, gemetar dan gerunlah hati mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, benarkah kita beriman yang pertama ini? Hari ini kita tengok berapa ramai manusia hari ini mereka berani hina Islam secara terang-terangan. Mereka menyebarkan video-video mereka dengan viral-viralnya. Mereka sanggup dari berpakaian tutup aurat menghinakan buka pakaian sehingga nampak aurat-auratnya. Bagaimana mereka yang berlawak di belakang berani hina Islam hari ini? Tuan-tuan tengok bagaimana sikap kita umat Islam pada hari ini. Kalau benarlah kita umat Islam yang beriman betul pada Allah, apa perasaan kita? Apakah rasa hati kita? Kita marah ataupun kita tidak marah dengan tindakan-tindakan biadab mereka ini terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Berapa ramai orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa ramai orang hina Al-Quran, kalam Allah? Sejauh mana perasaan kita? Hari ini puak-puak kafir tidak bimbang lagi. Kerana apa? Kerana orang Islam sendiri yang menghina Islam itu sendiri. Apa perasaan kita? Adakah kita lena sahaja? Apabila kita kata biarlah mereka nak buat apa pun, yang penting kita dapat gaji, dapat makan, dapat tidur lena, duduk dalam rumah selesa, cukupkah begitu pandangan kita terhadap apa yang orang buat dalam Islam? Bagaimana Nabi dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in? Ketika mana mereka dihina Islam, ketika mana sahabat Nabi, puak-puak kafir Quraisy nak bunuh Nabi, nak cincang Nabi, nak buat apa-apa dengan Nabi, mereka bangun pertahankan, berbai'ah dengan Nabi. Supaya apa? Mereka takkan tinggalkan Islam selagi hayat mereka di atas dunia ini, tuan-tuan. Kita hari ini takut bila orang hina Islam. Kita pula kata biarlah ustaz, jangan sibuk dengan mereka. Bila puak-puak kafir hari ini berani menghina undang-undang Islam, mereka nak cuba campur adukan Islam dan Barat dan sebagainya, kita menjadi golongan yang biasa, tak merasa geran dan gemetar terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil sembahyang, hayya 'alas salat. Allah panggil Allahu akbar, Allahu akbar. Panggilan Allah dibesar-besarkan. Berapa ramai yang segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tak boleh jaga sembahyang, seruan jihad takkan sampai dalam diri kita. Kalau Allah panggil sembahyang sehari 5 waktu, Allah panggil besarkan nama dia, Allah yang maha besar, pun kita tak dapat seru, bimbang, takut-takut, kita jadi golongan yang fasik, golongan yang munafik, yang tak peduli tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila mereka ini yang dikatakan benar-benar beriman kepada Allah, yakni yakin yang betul-betul pada Allah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, sama ada dibacakan, sama ada mereka yang baca, sama ada membaca maknanya, sama ada mengkaji tafsirnya, apabila dibacakan kepada mereka, lantas kata Allah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada beza tak hari ini baca Quran dengan baca suara? Ada beza tak hari ini baca Quran dengan baca WhatsApp, baca Facebook, baca Google, baca selain dari Al-Quran? Ada beza tak hari ini? Orang beriman pasti ada bezanya. Baca Al-Quran, iman makin bertambah. Baca Al-Quran, iman makin kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut iman ni tuan-tuan, datanglah apa cabaran pun, aku tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, Allah perintah ibadat yang banyak kepada kita. Tapi sayang ada orang hari ini ibadat-ibadat juga mereka, Islam juga, tetapi Islam yang munafik. Ada golongan yang mengaku Islam tapi Islam yang fasik, Islam yang berterusan melakukan kemaksiatan, Islam yang berterusan tidak beriman kepada Allah. Sebaliknya Islam yang munafik pula, mereka mengaku beriman pada Allah, sebaliknya mereka punca perpecahan, musnahnya Islam itu sendiri. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari Jumaat, hari perhimpunan umat Islam 1 minggu, saya yakin yang hadir bukan golongan yang sering hadir dalam solat-solat waktu hari biasa. Sebab itulah saya ambil peluang
Saya ambil peluang membacakan 2 ayat ini supaya sekurang-kurangnya tuan-tuan pulang nanti, tuan-tuan akan rasa betapa silapnya aku, betapa kurangnya aku, yang perlu aku perbaiki tentang keimanan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita mati nanti, Allah tak pandang kaya kamu, Allah tak pandang pangkat darjat kamu, Datuk, Datuk Seri, Tun Seri, YB, siapa pun yang ada. Mati kelak, nama kalian takkan disebut lagi dengan gelaran kalian. Mati seseorang itu akan disebut namanya saja, pangkat depan, pangkat belakang. Haji pun orang takkan sebut haji dah ketika itu. Sebab tu jangan sombong dengan pangkat yang ada. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allah yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya kata Nabi, Allah tidak pandang rupa paras kamu dan Allah tidak memandang harta-harta kamu. Akan tetapi kata Nabi, Allah memandang apa yang ada dalam hati kamu, dan Allah memandang apa saja amalan yang kamu lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang beriman kepada Allah hanyalah bertawakal, yakni berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lupakah bagaimana saat kita dalam kandungan perut mak kita, saat 4 bulan kita, Allah telah tetapkan 3 perkara yang tak dapat kita nak elak. Yang pertama, Allah telah janji saat kita dalam kandungan 4 bulan lagi, Allah dah janji tentang rezeki kehidupan kita hari ini. Yang kedua, Allah dah tetap jodoh pertemuan kita hari ini. Yang ketiga, Allah letak tentang hari ajal, maut, kematian kita, Allah dah tetap berlaku dah. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena hidup ini jangan terlalu mengharapkan manusia, jangan terlalu mencari kehebatan manusia. Lupakah kalian ada Allah? Lupakah kalian diciptakan Allah? Mengapa kalian tidak kembali kepada Allah? Mengapa kamu tidak mencari Allah? Mencari bomo, mencari ubat, mencari doktor, sehingga lupa mencari Allah sebenarnya, yang menyembuhkan, yang memperelokkan, yang menjanjikan segala-galanya yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Berserah diri dan bertawakal pada Allah. Hidup di atas dunia, cari dunia, ingat, cari sekadar cari bekalan dunia. Jangan cari dunia sampai kamu tinggal akhirat kamu. Nak sibuk mana tuan-tuan, cari kaya mana nak cari? Kalau nak kira banding kaya tuan-tuan, tak kenal pun kaya kita. Lebih terkenal lagi Qarun, tenggelam dengan harta dan kekayaan dia. Kalau nak kira pangkat darjat jahatnya kita ni, jahat mana sangat kita? Nak banding dengan Fir'aun, jahat dia sampai hari ni. Abu Jahal jahat dia sampai hari ni, orang kenal dia. Kita jadilah seperti mana Nabi SAW sentiasa mencari redha Allah. Nabi tidak mencari redha manusia, Nabi hanya mencari Allah. Biarlah manusia ketika mana menghina Nabi di Taif, Nabi pulang ke Mekah, Nabi kata, Ya Allah, kalau penduduk Taif tak terima aku, tidak menjadi masalah. Tetapi jangan engkau tidak terima aku, wahai Allah. Biarlah manusia tak kisah tentang kehidupan kita. Biarlah Allah memandang kita hidup di atas dunia ini. Biarlah Allah menilai kita daripada manusia menilai kita. Sebab itulah Allah sebut orang yang benar-benar beriman, mereka yang sentiasa serah diri pada Allah. Nak dapat anak, serah ke Allah. Nak dapat kerja, serah ke Allah. Usahalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sentiasa mengharapkan, berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempatnya, Allah Ta'ala sebut alladzina yuqimuna as-salat. Mereka yang benar beriman, yakni mereka yang mendirikan salat. Mereka yang jaga salat mereka. Bukan salat mereka hanya salat hari Jumaat sahaja. 5 waktu sehari semalam Allah perintah pada kita, 5 waktu mereka jaga. Salat mereka bukan di hujung-hujung waktu, salat mereka di awal-awal waktu. Bagi laki-laki yang ada di hadapan saya, termasuklah saya hari ini, kita orang laki jangan sama dengan orang perempuan. Laki-laki datanglah salat berjamaah. Kita bukan perempuan, salat di rumah. Carilah tempat-tempat masjid surau yang ada.
Orang yang jaga semayang ni tuan-tuan, bila habis solat Jumaat, dia menanti solat asarnya. Habis solat asarnya, menanti lagi solat maghribnya. Dalam masa yang sama, dia jaga solat qabliyah dan ba'diyahnya. Dia jaga solat-solat malamnya. Dia jaga solat-solat sunat yang lainnya. Inilah di antara ciri-ciri beriman yang sebenar-benarnya pada Allah. Bukan semayang depan ayah saja, bukan semayang waktu di sekolah saja, bukan semayang hanya depan ramai saja. Tak ada orang pun tetap dia sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin hadirin dan dirahmati Allah yang terakhir, kita jangan bimbang khutbah Jumaat kita ringkas-ringkas-ringkasnya. Takut-takut nanti daripada tahan mata terlena habis belaka. Kita ambil yang terakhirnya, kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman, yakni mereka yang menginfakkan ataupun mendermakan sebahagian harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang cinta akan kematian, dia takkan tamak dengan harta dunia. Orang yang nampak hari kematian dia akan tiba, dia takkan sayang harta yang ada kat dia. Yang dia fikir, Nabi sebut ni, Nabi kata apa? Idza matal insan, idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Mati anak Adam, mati manusia, habis terputus amalan-amalan kita. Semayang Jumaat tak payah semayang dah, semayang duha tak nak semayang duha dah, habis belaka tak kena buat apa dah. Waktu tu Nabi kata kecuali 3 perkara yang akan bersama. Yang pertama, sedekahun jariyah. Ni saya nak tekankan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang rajin derma, yang rajin infak, seperti mana yang disebutkan tadi sebentar tadi pengumuman. Masjid mencari dana sikit sebanyak untuk membeli tanah kubur. Bayangkan tanah tu juga satu hari nanti kita juga nak tempah kubur tu juga. Kita mati di sini, kita juga nak pergi tempah juga di sana. Menginfakkan sebahagian harta. Harta ni tuan-tuan, kalau kita infak hari ni, dia jadi sedekahun jariyah. Kalau kita simpan sampai kita mati, kita tak tahu lagi harta kita ni ke arah mana digunakan. Waris yang mana nak kabut, anak yang mana nak guna, cucu yang mana nak ambil, pakak berebut bedak habis. Dah kali tak ada kawan kita. Yang penat cari kita, yang senang adalah mereka waris-waris yang ditinggalkan di atas dunia ini. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, 5 perkara yang disebutkan ini, lalu Allah kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah, kata Allah, orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. 5 benda yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan 5 perkara yang dipesankan ini, ambillah pengajaran, ambillah kesimpulan. Kalau kita hidup di dunia ini sekadar hidup, kata Buya Hamka, jadilah kamu hidup untuk cari makan, jadi seperti binatang yang namanya lembu. Lembu berkena sunai belaka. Kalau hidup jangan takat nak cari kerja, hidup nak cari gelang sahaja, kamu jadilah golongan-golongan seperti mana golongan yang sibuk dengan barat mencari dunia sahaja. Maka kita orang Islam, belajarlah dunia ini bukan makin hari makin umur panjang kita, bahkan umur dunia hari ini makin pendek, dan kita sebenarnya bukan makin tambah, makin dekat dengan hari kematian kita. Saya bercakap pun suatu hari tuan-tuan akan dengar mati dah khatib yang hari itu datang kepada tuan-tuan hari itu. Semua akan mati belakang. Nah, ayah saya pun mati umur 60 tahun. Ramai dah orang mati, kawan-kawan pun ramai mati belakang dah. Bila sebut tentang mati, ingatlah, jangan kita bimbang tentang mati, tapi bimbanglah tentang bekalan nak bawa mati nanti. Kalau tak ada lagi, pakat-pakat rebutlah, pakat-pakat carilah. Sementara Allah bagi rezeki, Allah bagi nyawa, Allah bagi kesedaran, tak lupa, tak gila. Ingat lagi, buatlah kebaikan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف الأراب والعجم وإمام طيبة والحرام والحكم أبي قاسم سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Sidang jemaah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang penuh dengan keberkatan kemuliaan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini tuan-tuan, kita semuanya tak akan duduk kekal lama di atas dunia ini. Bila tidak kekal lama, kita kena ingat Allah pesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali Islamlah agama kalian. Lalu sebagai seorang muslim, menjadi satu kewajipan kepada kita sentiasa berniat mempertahankan kemuliaan agama Islam ini. Walaupun negara kita dalam keadaan aman, kita tetap berniat, berazam, bersiap untuk membela agama Allah, yakni agama Islam serta umat-umatnya. Jika berlaku gangguan dari musuh-musuh Islam terhadap kedaulatan Islam dan umatnya, Rasulullah SAW pernah meriwayatkan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bih, nafsahu mata ala syu'batin min nifaq." Atau kama qala, sadaqa Rasulullah SAW. Nabi maksudkan, barang siapa yang meninggal dunia, yakni mati, sedangkan dia belum pernah ikut berperang atau tidak pernah meniatkan dirinya untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati di atas satu bahagian dari bahagian kemunafikan. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Atau kama qala, sadaqa Rasulullah SAW. Dan hari yang mulia ini juga tuan-tuan muslimin hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak pada tuan-tuan sebagai umat Nabi yang Allah Ta'ala kurniakan sebahagian rezeki-rezeki, marilah sama-sama kita berinfak. Yang pertamanya, infaklah pada tabung masjid untuk mencari dana kubur-kubur itu. Yang keduanya, saya mengajak pada tuan-tuan juga, saya datang dari Pulau Pinang bersama dengan tabung madrasah kami di bumi Sabah, Sandakan Sabah. Saya ada sekolah di Sabah, insya-Allah saya bawa satu tabung juga ada di luar sana, betul-betul di luar sana. Kalau tuan-tuan rasa, pedulilah kami belajar anak-anak yatim, fakir miskin, pengajian secara percuma sahaja. Jadi insya-Allah jika tuan-tuan berniat untuk berinfak, tabung ada di luar sana, bolehlah ambil peluang. Yang masjid pun masjid, yang untuk mahat pun mahat. Tuan-tuan kena ingat, lagi banyak kita cari dana tabung yang kita cari, lagi banyaklah akan bantu kita di akhirat kelak. Lagi nilai besar kita bagi, lagi besarlah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian tuan-tuan tentang rezeki, Allah Taala kurniakan kebaikan menjadi sedekah jariah ketika mana kita pergi meninggalkan dunia ini. Pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita berselawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insan yang mulia, insan yang pernah dengan cita-cita ingin masukkan kita semua dalam syurga. Insan yang berjuang sehabis-habisan, umurnya digadai, hartanya semua diinfakkan untuk agama. Maka marilah pada hari Jumaat Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati,
Ya Allah, kami berlindung denganmu dari segala penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit yang buruk ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah rahmatmu ya Allah kepada sekalian hamba-hambamu ya Allah, termasuklah pemimpin-pemimpin kami, raja-raja pemerintah negeri Kedah kami ingat ya Allah, serta kaum kerabatnya ya Allah, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkanlah usia mereka, lanjutkanlah usia alim ulama untuk memimpin Islam hari ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kesejahteraan kepada kami penduduk di negeri Kedah, terutamanya Malaysia amnya ya Allah. Berilah kemenangan kepada Islam ya Allah. Berikanlah kehancuran kepada musuh-musuh Islam ya Allah. Kau tunjukkanlah kebenaran Engkau ya Allah. Kau tunjuklah kehebatan Engkau pada kami ya Allah, supaya Islam didaulatkan, Islam didaulatkan. Dihinakan pula golongan-golongan yang memusnahkan Islam, dan berilah hidayah kepada mereka ya Allah yang masih lagi menghina Islam, yang belum Islam. Kau campakkanlah hidayah Islam, iman kepada mereka ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Istaqimu sufufakum wa'tadilu, penuhkan saf di hadapan, samakan tumit-tumit belakang. Yang ada handphone tolong off atau silentkan handphone. Anak-anak yang ada tolong solat, jangan main di belakang salat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Ya,